Bongkuilun Pepintang meminta Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan menyatakan negeri-negeri yang telah menggunakan pakai UUKP seragam pindahan 2021 dan bilakah Undang-Undang Kecil Pembangunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1985 dikemas kini supaya selaras dengan peruntukan UUKP seragam pindahan 2021. Silakan Menteri. Salam Malaysia Madani, Datuk Tuan Yang di-Pertua dan juga ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan yang mulia ini. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bukit Bintang yang mengemukakan soalan pertanyaan Menteri. Untuk makluman ahli yang berhormat, Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam tahun 1984 UKBS adalah merupakan undang-undang subsidiari di bawah Akta Jalan, Parit dan Bangunan Akta 133. UKBS 1 tahun 1984 telah melalui proses semakan untuk pindaan bermula daripada tahun 2018 hingga ke Mei 2021. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan melalui Jabatan Kerajaan Tempatan JKT telah membuat pindaan 2021 terhadap Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam tersebut yang meliputi 5 komponen utama yang melibatkan 14 pindaan, iaitu pertama, kehendak menentang kebakaran yang melibatkan 73 pindaan. Kedua, komunikasi 2 pindaan. Ketiga, sistem binaan berindustri, Industrial Building System, 17 pindaan. Keempat, pengemukaan plan pemajuan secara online, 4 pindaan. Dan terakhir, kawal selia kualiti pembinaan, 18 pindaan. Pindaan tersebut telah mendapat kelulusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 23 Jun 2021 dan juga Mesyuarat Negara bagi Kerajaan Tempatan MMKT kali ke-78 pada 13 hari bulan Julai 2021. Perwataan salinan persekutuan bagi tujuan pemakluman dengan izin Gazette Notification telah dibuat pada 31 hari bulan Disember tahun 2021 dan juga 28 Februari tahun lepas. Semakan status Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam bagi negeri-negeri di Semenanjung Malaysia sehingga hari ini adalah seperti berikut. Bagi negeri Kedah, Perak, Pahang, Terengganu, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Selangor belum diwatakan. Tapi dia sudah masih di peringkat gubalan di bahagian kerajaan tempatan serta SUK negeri. Bagi negeri Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan dan Perlis sedang dalam peringkat perwataan negeri. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Jabatan Wilayah Persekutuan telah membuat tindakan bagi membuat pindaan Undang-Undang Kecil Bangunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tahun 1985 supaya dia selaras dengan UUKB pindaan 2021. Status terkini, draft pindaan ini sedang dalam tindakan pengemas-kinian untuk dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara bagi semakan dan kelulusan dan selanjutnya diwatakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan Yang Berhormat Bukit Bintang. Terima kasih Tan Sri Ketua soalan tambahan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, apakah implikasi undang-undang jika ada negeri-negeri dan PPT yang tidak menggunakan pakai UUKB seragam pindaan 2021 atau melaksanakannya secara berperingkat-peringkat dan halangan-halangan yang dihadapi oleh PPT termasuk TPKL. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat atas soalan tambahan di mana sekiranya PPT yang masih lagi belum guna pakai pindaan terkini, maka undang-undang sedia ada akan terpakai. Bagaimanapun, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, mengikut perkara 95 perkara A Perlembagaan Persekutuan, keputusan Mesyuarat Negara Kerajaan Tempatan MNKT adalah mengikat semua kerajaan negeri. Oleh kerana itu, semua negeri adalah wajib untuk memakai serta mematuhi keputusan yang telah diluluskan oleh MMKT pada tahun 2021. KPKT akan memantau keadaan ini dan supaya perwataan undang-undang kecil pindaan ini akan dipercepatkan secepat mungkin untuk memastikan setiap
undang-undang yang kita pakai ini adalah sentiasa relevan, terkini dan juga memenuhi kehendak-kehendak semasa selaras dengan perkembangan teknologi sektor pembinaan negara kita dalam usaha kita untuk mengangkat martabat negara serta darjat rakyat. Sekian, terima kasih. Baik, Yang Berhormat Alustar. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker, Yang Berhormat Menteri. Mengenai undang-undang kecil bangunan seragam ini, ada binaan-binaan yang dibuat tambahan-tambahan selepas bangunan itu siap dibina. Soalan saya, apa mekanisme pemantauan yang digunakan oleh pihak kementerian terhadap bangunan ini supaya mengelakkan risiko kebakaran dan ancaman keselamatan kepada penduduk sekitar? Setakat mana tindakan penguatkuasaan yang telah dilakukan? Dan akhir sekali, Datuk ini Ketua, isu tambahan bangunan dan ketidakpatuhan undang-undang kecil ini dia berkait dengan isu manusia. Adakah kementerian bercadang supaya mewajibkan penghuni ataupun pemilik bangunan ini mengikuti kursus ataupun taklimat berkaitan undang-undang supaya kalau diikuti kursus itu barulah diberi kebenaran untuk menduduki ataupun membina bangunan tambahan? Terima kasih Datuk Yang Ketua. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih atas soalan tambahan yang kedua. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, undang-undang yang sedia ada kini sebenarnya cukup untuk mengenali keadaan pembinaan tanpa izin. Di kita ada Akta Jalan Parit dan Bangunan tahun 1974. Kita juga ada Akta Kebombaan tahun 1988. Yang pokoknya soal adalah tentang soal penguatkuasaan undang-undang. Setiap pembinaan untuk makluman Dewan ini perlu mendapat kelulusan daripada pihak PBT. Mana-mana pembinaan tambahan struktur yang boleh mengundang ke risiko bahaya kebakaran boleh diambil tindakan di bawah Akta Bomba, di mana setiap kesalahan boleh sampai denda RM50,000, penjara 3 tahun, dan juga sekiranya kesalahan itu berterusan setiap hari, dendanya boleh digandakan RM100 setiap hari. Sebenarnya Kerajaan Malaysia Madani sentiasa komited untuk memastikan bangunan-bangunan dan rumah-rumah kita berada dalam keadaan selamat. Oleh kerana itu, bulan lepas, saya selaku Menteri KPKT sendiri mengetuai operasi penguatkuasaan undang-undang untuk mengenali dan cuba mengatasi isu premis sangka bulung ataupun saya panggil liang lahat, yang memang tidak berperi kemanusiaan dan tidak munasabah. Dan kita tahu ada pihak yang demi mengaut keuntungan telah membuat pengubahsuaian sehingga satu bangunan kedai mempunyai 78 bilik. Bayangkan. Dan memang bilik itu keluasannya memang bertepatan dengan definisi liang lahat, boleh masuk keranda. Dan apabila kita masuk keluar daripada bilik itu, tak boleh jalan masuk, kena merangkak masuk dan merangkak keluar. Dan keadaan ini sukacita dimaklumkan. Selepas saya menguatkuasakan undang-undang ini, kawasan tersebut telah pun dibersihkan. Struktur-struktur haram ataupun tanpa izin ini telah pun dirobohkan. Dan saya akan buat kenyataan media minggu depan. Sekian, terima kasih.